Kebanyakan langkah pencegahan penyakit lazimnya disaran menerusi kebersihan diri, terutama cucian tangan secara efektif. Pun begitu, ada di antara rutin itu dianggap remeh apabila soal keberkesanan cecair cap sabun tidak ditetibkan, terutama di tempat awam seperti di premis makanan. Kajian pakar kesihatan mendedahkan bekas cecair sabun yang sering dikita semula juga mengandungi bakteria terkumpul sekaligus mengundang kepada risiko jangkitan. Kita ikuti laporan eksklusif disediakan Mazhar Zafri Aziz Deza. Rata-rata premis makanan yang ditinjau seperti medan selera dan restoran didapati tidak menyediakan cecair dan bekas sabun basuh tangan yang bersesuaian. Ada yang membekalkan cecair sabun tetapi kualiti keberkesanannya diragui. Selain turut dicampur dengan air, malah ada bekas yang hanya dipenuhi dengan air semata-mata. Lebih membimbangkan, penggunaan bekas plastik sabun yang diguna berulang-ulang kali yang mana bekasnya tidak dicuci dengan bersih, sebaliknya hanya mengisi cecair sabun baru ke dalamnya. Situasi itu membuatkan ada pengguna yang mengeluh apabila tangan mereka tidak dapat dibersihkan sebaiknya. Namun ada juga yang tidak kisah asalkan pada mereka ada sabun sudah memadai. Tak puas lah sebab rasa macam tak bersih kan. So bila kalau macam sabun tu ada dengan kita, so kita rasa macam dah betul-betul sampai dah tak ada kotoran, sampai contoh kita makan kari ke apa, sampai dah tak berbau tu maksudnya okey lah. Tapi kalau macam still macam tak hilang juga kuning-kuning tu, still rasa macam kita tak puas hati lah kan. Saya rasa tak ada masalah asalkan bersih saya punya tangan, saya okey lah. Saya rasa tak ada masalah kualiti sabun. Janji sabun tu boleh hilangkan minyak, okey je. Terlalu banyak jenama sabun kan. So far kalau kita tengok sabun yang ada dekat luar ni masih boleh bantulah. Cuma kalau boleh kurangkan dari segi jangan banyak sangat air lah. Kalau terlalu banyak sangat air dicampur dengan sabun mungkin akan kurang bersih lah untuk tangan kita. Penggunaan cecair dan bekas sabun yang disifatkan tidak berkesan ini diakui sendiri peniaga yang menyatakan penjimatan kos operasi perniagaan perlu diambil kira susulan kenaikan harga barang mentah. Jimat bagi peniaga lah sebab kita kena keluar kos sendiri kan. Semua kena keluar kos sendiri. Jadi ada yang campur, ikutlah pada peniaga-peniaga. Sebab itu macam semua kedai macam ni food court. Bila food court semua customer pakai tempat yang sama kan. Jadi kita bertukar-tukar lah. Oh banyak. Kalau kita pakai betul-betul yang kita beli untuk yang memang satu yang macam yang kecil tu dalam RM5 tu kan. Macam satu tu boleh satu hari satu ke pakai. Kan? Kalau kira kan sini satu sana satu. Kalau dah sebulan dah berapa? Kalilah dengan 30 hari. Kegagalan penyediaan sabun basuh tangan yang berkesan di tempat awam mampu mengundang kepada kehadiran bakteria sekaligus terdedah kepada risiko kesihatan seperti E. coli. Pembersihan tangan yang efektif turut disaran jika mahu mengelak beberapa virus berjangkit lain seperti penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dan COVID-19. And most of it sebenarnya ada bakteria dalam bekas sabun itu sendiri. Kerana apa? Sebab bekas sabun itu sendiri dia di top up dengan sabun tapi tak pernah cuci bekas sabun tu. Jadinya walaupun sabunnya murah ke mahal, tapi kalau you sentiasa top up sabun dalam bekas yang sama, dan mungkin bekas yang sama ni digunakan sampai 6 bulan ataupun 1 tahun tanpa dibasuh langsung, ia boleh menjadi tempat ataupun medium pembiakan bakteria. Dan kemudiannya apabila kita menggunakan sabun tu, sebenarnya sabun tu dah mix up dah dengan bakteria ataupun virus, kemudian kita cuci tangan, it has no effect. Kegusaran itu turut kami panjangkan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM yang menyarankan semua pihak mengambil berat tentang kesihatan awam. Kadang-kadang sabun ini bukan untuk yang food grade pun. Jadi kita kena tentukan perkara ini difahami oleh peniaga. Pasal saya rasa memang para peniaga pun tidak ambil packer sangat dalam keadaan ini. Jangan tak ada. Basuh tangan je. Kalau benda tu kadang-kadang basuh, kadang-kadang terlalu kuat pun bahaya. Jadi benda ini kita kena tentukan, kita memahami dan kita buat apa yang perlu. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, beberapa langkah perlu dilakukan ketika membasuh tangan. Antaranya menggosok belakang tangan di celah jari dan kuku untuk singkirkan kekotoran, minyak dan mikrob selama 20 saat. Kajian saintifik juga telah membuktikan penggunaan sabun lebih berkesan menghapuskan bakteria dan kuman pada tangan. Seterusnya melindungi daripada jangkitan penyakit yang memudaratkan.
Tidak salah jika penggunaan sabun mempunyai kandungan antiseptik, antaranya sebagai salah satu keutamaan bagi mencegah sebarang jangkitan secara efektif, bukan dengan mengetepikan kesihatan awam demi keuntungan semata-mata. Saya Zafri Aziz Desa melaporkan.